Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya, doa sihat saudara semua ya, saudara Muhammad Asri. Saudara Puan Nur Aisyah, itu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, Selimut Putih, saudara Tailong. Apa khabar saudara Tailong? Saudara Zamari LC, terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga dengan saudara Rosi Le, saudara Ahmad Tarmizi. Apa khabar Mizi? Saudara Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Zakaria Haji Abdullah di Instagram, saudara Azra, Three Alright katanya di TikTok. Saudara, so ABK, Abino, Izzuddin, Rahim Aim, Muhammad Sofri Syari, Ahmad Mak, Syarifah Rodiyah, begitu juga Syarifah Hapipah, Joka Karim, Ikram Korlin, Naza, Muhammad Hamzah, Zack Apek, Ramzul, Abang D, Cik Mat Mahani, Zakaria Hashim, Saudara Sabarudin Din, Muhammad Maharul, Muhammad Sukimi. Terima kasih Muhammad Maharul. Mana handsome-nya. Songkok pun dah kelang kabutnya songkok ni saudara. Terengganu hujan tak berhenti. Sebab tu saya katakan, saudara Puan Kak Minah, berhati-hati. Saudara Puan Terang, saudara Kamal Arifin, Kamisan Dahlan, itu juga Pak Tam dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana malam ni macam-macam cerita kita ada, saudara. Baik, sebelum saya memulakan pencerahan seperti biasa, saya harus memberi penjelasan, penerangan. Hari ini hari Jumaat, saudara. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, hari yang penuh keberkatan. Tetapi hari ini tanggal 9 Disember, saudara, dan merupakan hari yang ke-996 negara kita dijengah oleh virus corona. Tinggal 4 hari lagi, 1000 hari lagi, saudara. Tapi daripada laporan sahabat kita, saudara Jamil Idris dan Rio, nampak gayanya virus corona masih lagi belum mau usai, kerana angkanya masih lagi berlegar pada 1600. Walaupun ada sedikit susut, kerana kemarin 1682, tapi semalam 1616. Jumlah kumulatif adalah 5,06,855 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona yang mengakibatkan COVID-19. Ya, saudara Rusli Mishah, Waalaikumsalam di Instagram, saudara Fakri Sani, Kelantan hujan tapi dah berhenti katanya. Di Terengganu, kata Kak Minah, hujan berterusan lagi. Berhati-hati saya, kerana saya melihat dari laporan saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, semalam ada 4 kematian. Ini yang saya risaukan. Dan masih lagi berada dalam kedudukan 8 negeri meningkat dan 8 negeri susut. Selangor masih lagi mengungguli, jumlah jangkitan 474. Tak adalah ribu dah, alhamdulillah. Wilayah Persekutuan 154, Sarawak 145, Pulau Pinang 130 dan Kedah 104. Jadi artinya 5 negeri masih lagi jangkitannya pada angka lebih daripada 100. Lain-lain negeri alhamdulillah nampaknya susut di bawah 100. Bersamalah kita berusaha untuk mengurangkan jangkitan virus corona ini, saudara. Baik, saudara, usai saya memberi pencerahan, terima kasih kepada saudara Jamil Idris dan saudara Rio atas kiriman tersebut. Beliau saban hari menghantar kiriman pada kita untuk kita sama-sama mengetahui kedudukan bagaimana negara kita dalam musibah COVID-19 ini. Baik, saudara, dalam apa pun berniaga berterusan, mohon izin 3-4 minit untuk saya memberi pencerahan berhubung dengan produk-produk teman-teman kita dalam segmen e-commerce, saudara. Jadi kalau anda mempunyai produk mahu diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi, bakur dan juga haruman minyak wangi daripada Timur Tengah. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah.
di teman-teman di sekitar Lebah Kelang, kalau takkan buah-buahan yang murah, harga yang baik dan buah-buahan tersebut dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703 saudara. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan untuk teman-teman yang tak tahu nak masak apa, nak jual apa pun, tim Nuraisyah sedang mencari rakan kongsi perniagaannya. Anda boleh hubungi tim Nuraisyah di talian 018-279-4288. Produknya adalah produk kosmetik wanita yang mesra. Kalau mesra uduk lah, artinya kalau ada air semayang pun boleh dipakai. Begitu juga ada makanan segera dan juga susu. Baik saudara, jangan lupa sahabat kita saudara Zul, Toko Jamu Kemaman. Toko Jamu Kemaman, anda boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Ataupun anda boleh layari internet, iaitu Google Toko Jamu Kemaman. Cari saudara Zul. Antara produk yang ada yang ini adalah VCO Neofera, iaitu minyak kelapa dara, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil virgin coconut oil. Ini untuk membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses perkumuran. Kita kumur ni, gigi gusi kita kuat. Ia turut membantu masalah stroke, angin ahma dan menguatkan tulang. Kemudian membantu kalau ada kecil manis, darah tinggi, kolesterol, lemah jantung. Boleh juga dijadikan sebagai minyak selusuh untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, untuk proses melahirkan anak. Boleh digunakan untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan cahaya matanya. Ia turut merawat ulcer, boleh diminum, disapu pada kulit serta rambut. Jangan lupa saudara, Neofera, minyak kelapa dara ataupun VCO Neofera saudara. Satu lagi produk yang dihasilkan adalah saudara Zul adalah tonik mayang lebat. Tonik mayang lebat ini saudara, ia bertujuan untuk menghitamkan rambut. Kerana tonik mayang seri lebat ialah merupakan ekstrak daripada buah keras, menghitamkan rambut serta mengatasi uban. Macam saya katakan dulu, kalau saudara uban macam saya tak payahlah, susah. Tapi kalau baru-baru tumbuh bunga lalang itu boleh, iaitu menghitamkan rambut serta mengatasi uban. Dan ia melebatkan rambut serta meluruskan rambut. Ini untuk wanita lah, selalu ujung rambut itu kadang-kadang bercabang 2-3 apa semua tu. Jadi tonik mayang seri lebat ini sesuai digunakan. Ia memberi nutris kepada akar rambut dan menyuburkan rambut. Kerana ia mengandungi aromaterapi, menghilangkan rasa stres dan sesuai untuk seisi family. Hubungi saudara Zul saudara di Toko Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya membawakan produk teman-teman kita. Moga mereka berjaya dalam perusahaan mereka. Berusahalah saudara cari rezeki yang halal, perniagaan lebih baik. Ada, bukan tak ada berita panas saudara. Apa ini di TikTok dia saudara Pok Lee dia tanya, ada ke Pok Lee sarang burung? Ada berita panas? InsyaAllah ada. Tapi kena ikut segmen lah. Usai saya memberi pencerahan tentang ini produk-produk teman-teman kita, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah untuk panduan kehidupan. Saudara, dalam hidup kita, jangan kita lari daripada garis-garis kehidupan yang ditetapkan. Saudara, kerana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak sekali dalam sesebuah majlis, maka ianya telah mencukupi sepanjang ia berada di majlis tersebut. Jadi kalau saudara besok mungkin ada majlis perkahwinan, masuk ke majlis tersebut, selawatlah. Tak payah nak jerit-jerit. Dalam mulut kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim pun boleh. Macam-macam cara berselawat. Junjungan kita, tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana majlis yang diberkati, di dalamnya disertakan dengan kalimah Allah dan selawat ke atas Nabi. Ini majlis itu akan diberkati. Berselawat sekali apabila berada dalam satu majlis atau program, ia mencukupi, bermaksud sangat mudah untuk dilakukan.
tapi memiliki pahala yang sangat besar, termasuk keampunan, saudara. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepadanya sebanyak 70 kali selawat. Maka perbanyakkanlah, saudara, untuk seorang hamba dalam membaca, banyakkanlah untuk kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah. Saudara, itulah kita kalau boleh perbanyakkanlah kita lakukan selawat. Nak tidur pun tanda cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saudara, baik. Tan Sri Osu hari ini menghantar kiriman pada saya, iaitu mutiara katanya. Katanya, nasihatilah anak-anak untuk sentiasa melakukan solat bila tiba waktunya, dan biasakan mereka dengan solat, kerana kebaikan itu adalah kebiasaan. Jadi kalau kita selalu ajak anak kita, cucu kita sentiasa bila sampai waktu solat, akhirnya menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan, barulah datang manisnya iman. Terima kasih saudara Usu atas kiriman kata-kata mutiara tersebut untuk pedoman kita bersama. Saya lain tak ada. Bagi saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar berbelanja wang negara janganlah tanpa had. Hati-hati. Bimbang nanti kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Ya, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, Cik Nona, Maimunah Ahmad Aris, semoga kerajaan perpaduan dibentuk ini dapat membela rakyat. Benar. Baik, saudara, tajuk bicara kita malam ini ialah hari kelima menangani derita rakyat. Macam saya katakan, kita akan buat countdown. Ini dah masuk hari kelima. Kita mempunyai sebuah kerajaan yang janjinya untuk menangani derita rakyat, saudara, ya. Dan tajuknya adalah duri selumbar sudah pun dicabut. Duri selumbar tu dah cabut, tapi banyak lagi, saudara. Sabar. Sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil dari Perlis, ya. Bersama sepupu pergi beraya, bertemu memanda di sebelah Kuala. Sudah tertipu, masih percaya apa yang ada dalam kepala. Jadi Pak Nazir kata, apa yang ada dalam fikiran kita ni? Dah kena tipu pun, kita masih nak percaya dengan orang-orang yang membuat janji kosong dan sebagainya. Jadi Pak Nazir kata, apa yang ada dalam kepala? Tambah Pak Nazir lagi, pergi ke juru rumah Pak Ahmad. Di hujung titi, pintu dibuka. Pemimpin baru merasa nikmat, hendak berhenti, kepala menduka. Ialah, bagi mereka yang baru rasa nikmat sebagai pemimpin, sebagai menteri, timbalan menteri, tiba-tiba dah tak ada, tentulah mereka dalam keadaan berduka cita. Jadi cara nak merawatnya, ingat bahawa segalanya adalah ketentuan ilahi. Saudara, itu pantun daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun. Dan saya mesti mengingatkan anda, tengah hari tadi, lepas saya makan tengah hari dengan Yang Muhammad Mulia Tengku Razali, saya berkesempatan berbual dengan peguam saya. Dia kata, jangan lupa sebelum saya balik, jangan lupa ingatkan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini, maka mereka harus bertanggungjawab. Dan saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Apabila anda sunting, anda masuk dalam channel-channel dan sebagainya, itu tanggungjawab anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua suntingan maupun culipan ataupun tulisan dalam muka buku ini, saudara, ya. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Seandainya saya ada memberi komen dan sebagainya, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Hanya sekadar pandangan saya berdasarkan pada pengalaman sebagai warga jurnalis, pengalaman dalam politik lebih 40 tahun. Begitulah keadaannya, saya memberi pandangan. Saudara, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan kalau nak hantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Begitu juga kalau anda saling berinteraksi sama-sama teman dalam ruangan buku ini, saya mohonlah gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Dan paling penting, jangan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ada kementerian baru, saudara. Baik. Cuaca memang begitu. Memang siang tadi nampaknya panas, saudara. Saya pergi bersemayang tadi dengan Yang Mulia Tengku Razali. Masih panas. Masuk petang sekitar dalam pukul 4.30, awan gelap dan diikuti oleh hujan. Kalau saya dengar tadi, Kak Minah dari Kuala Terengganu, dia kata hujan lebat di Terengganu masih lagi berterusan. Dan yang lain teman-teman di Kelantan hujan tapi berhenti. Bagaimanapun saya nak ingatkan, hari ini masih lagi masuk hari yang diingatkan oleh Jabatan Kaji Cuaca, mengatakan bahawa akan berlaku hujan lebat dan ribut petir dan boleh mengundang masalah banjir kilat dan sebagainya. Oleh itu berhati-hati saudara, kerana kita masih lagi dalam suasana monsun. Saudara, lain tak ada, kalaulah ini berlaku banjir, ikutilah ataupun patuhilah arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk menyelamatkan harta benda kita dan nyawa. Pastikan anak-anak jangan main air. Saya kata semalam, hari ini di Kelantan tentulah pesta main air. Tapi berhati-hati kerana musim sejuk begini, bila ada banjir, virus corona mudah merebak, saudara. Baik, saudara, itu tentang kedudukan cuaca kita. Dan nampak-nampak gayanya, saya melihat sudah masuk hari kelima, ekonomi negara kita masih belum lagi menampakkan tanda-tanda kemantapannya. Kerana saat ini persoalan harga barangan keperluan masih lagi dalam keadaan yang belum menentu. Ada yang mahal, belum turun lagi, malahan skuad tak dapat. Seperti bagaimana persoalan untuk warga mendapatkan bekalan telur ayam. Tak payah sebut telur saja, tak baik. Telur ayam. Kerana 2 hari lepas, Yang Berhormat Menteri Pertanian Abang Ahmad Sabu, dia kata dia berusaha supaya dapat mengimport telur ayam dari luar negeri. Saya katakan berhati-hati, jangan sampai kita mengimport telur daripada negeri China yang banyak telur pasu yang dibuat daripada plastik. Dan saya melihat juga ada macam perdebatan antara Tokeh Maidin. Dia kata itu bukan penyelesaian. Mengimport telur-telur daripada luar negeri bukan penyelesaian, katanya. Sebenarnya kita harus menghentikan dulu ekspor telur ayam ke luar negeri. Saya kata itu ada logikanya. Apabila kita tidak mengizinkan untuk kita menghantar produk-produk daripada telur ayam kita ni ke luar negeri, maka bekalan dalam negeri itu mungkin boleh ditambahkan lagi dan harganya boleh dikawal kalau pihak berkuasa mau memberi subsidi. Kerana ini melibatkan makanan rakyat, maka boleh dilakukan. Itu saya tengok keadaannya. Dan berhubung dengan kadar tukaran wang asing, kita masih lagi dalam keadaan yang betul ada peningkatan ringgit kita dengan dolar Amerika, tapi belum lagi dalam keadaan yang kukuh. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, macam papan jongkit, saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memperkukuhkan kedudukan nilai mata wang kita ini supaya mudah bila kita membeli barangan dari luar negeri, maka harganya dapat dikawal dengan baik, saudara. Dan tengah hari tadi, alhamdulillah, saya berkesempatan makan tengah hari bersama dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, tokoh ekonomi. Jadi dalam perbincangan saya dengan beliau menyatakan bahawa dalam keadaan suasana hari ini, suasana ekonomi kita yang masih belum memperlihatkan kemantapannya, yang paling penting, kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia menekankan agar pimpinan negara memperkukuhkan kemantapan pasaran, di mana warga dapat membeli ataupun membeli belah. Jadi artinya warga mesti ada wang dalam poket, barulah ekonomi itu berjalan dengan baik, katanya. Jadi yang penting rakyat mesti punya kewangan dan sumber untuk berbelanja. Sampai itu pimpinan negara harus tegas mengawal kadar harga barangan di pasaran. Itu pandangan tokoh ekonomi. Caranya antaranya adalah mungkin bagi mereka yang punya simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja lebih daripada RM50,000, bolehlah dipikirkan bersasar, saudara. Bukan macam iBestari dan iLestari dan sebagainya. Tapi kalau mereka mempunyai simpanan yang lebih RM50,000, berikan mungkin 10% ke, supaya mereka mempunyai wang. Dan mesti diusahakan untuk peluang pekerjaan.
Itu yang paling penting yang boleh memperkukuhkan ekonomi. Dan dengan begitu, kami juga turut berbincang. Saya bertanya dengan beliau sebab pengalamannya sebagai Menteri Kewangan. Kerana hari ini kita sudah pun masuk minggu kedua, bulan Disember, dan bajet masih belum dibentangkan. Bagaimana kaki tangan kerajaan nak berbelanja? Memang saudara, dalam untuk menguruskan wang negara, 10 sen pun tak boleh digunakan tanpa kelulusan daripada Parlimen. Jadi menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata kalaupun bajet tidak dibentangkan kerana kesuntukan waktu, saya difahamkan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia akan membentangkan kabarnya pada bulan Januari. Lama tu. Dan selalunya bajet ini bila dibentangkan, dia harus dibincangkan untuk kelulusan. Selalunya dia mengambil masa sekitar antara 16 ke 26 hari. Jadi dalam waktu begitu tentulah bagaimana Januari nanti, 1 Januari, 2 Januari, emolument ataupun gaji kaki tangan kerajaan nak dibayar. Jadi menurut Yang Mulia Tengku Razali, dia kata boleh pada 19 hari bulan nanti apabila Parlimen bersidang, maka Menteri Kewangan mengemukakan usul untuk perbelanjaan segera. Itu kalau Parlimen luluskan bolehlah digunakan. Tetapi usul perbelanjaan tersebut hendaklah dibentangkan kegunaan dan sebagainya apabila sampai waktu pembentangan bajet nanti. Dalam arti kata lain, dia kata bolehlah supplementary bajet bentangkan dulu untuk tujuan bayar gaji, bukan untuk bajet keseluruhan ya, untuk bayar gaji, bayar persaraan, bayar mereka yang bersara, pencen, ataupun kegunaan perlu. Bentangkan di Parlimen, bukan dibentangkan, diusulkan bahawa kerajaan memerlukan sekian banyak wang untuk tempoh sampai lepas Januari dan sebagainya. Baru kemudian kita bentangkan bajet pada Januari nanti. Itu cara orang yang ada pengalaman. Kalau tidak, susahlah. Kerajaan tak boleh masuk 1 Januari nanti nak berbelanja duit tu kalau tidak ada kelulusan dari Parlimen, salah. Ini boleh dianggap sebagai jenayah negara. Jadi caranya usul. Jadi saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mendengar usulan ini dan cadangan ini. Bawalah usul ini dalam persidangan yang akan datang, iaitu usul untuk menggunakan sekian banyak wang sebagaimana yang pernah dibentangkan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu, itu waktu zaman darurat. Tapi sebelum tu dia ada bentangkan dekat Parlimen, lulus. Tapi selepas itu kenalah diperjelaskan. Itu cerita dia saudara ya. Saudara Ramzul, jangan bergaduh. Orang nak kata apa pun katalah. Saya harap teman-teman dalam TikTok, ini bagi saya ini pengetahuan. Lain tak ada, bukan kita nak maki orang, bukan kita nak kata orang. Memanglah kalangan teman-teman dari parti-parti yang bertentangan dengan UMNO dan Kerajaan Perpaduan marah kat saya. Tapi tak apalah, anda berhak untuk nak marah dan sebagainya. Tapi kita pegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, hari ini sebentar tadi jam 8 suku malam, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentangkan senarai nama-nama timbalan menteri. Jadi masuk seminggu selepas penyeraian anggota kabinet seramai 28 orang, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai timbalan-timbalan menteri yang akan membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab supaya mentadbir negara sebaik mungkin. Bagaimanapun saya melihat bahawa kita ucapkan tahniahlah kepada wakil-wakil daripada UMNO Barisan Nasional. Tak ramai mana pun. Nak buat macam mana saudara? Barisan Nasional cuma ada 26 ataupun 30 kursi Parlimen saja. Dia tak payah minta banyak-banyak. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memperuntukkan sejumlah 6 orang daripada UMNO Barisan Nasional untuk menganggotai jawatan sebagai timbalan menteri, iaitu saudara Ketua Penerangan Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah menjadi Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Datuk Saifuddin Nasution menyelesaikan masalah apa-apa saja berhubung dengan Kementerian Dalam Negeri. Kedua, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Haji Maslan, Susut Agong. Beliau kembali balik ke kementerian lamanya. Beliau pernah menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Setelah zaman era Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Maslan pernah jadi
Timbalan Menteri Kewangan. Kemudian Datuk Muhammad Alamin. Ini ahli parlimen daripada Kimanis, Sabah. Jadi tak adalah Bung nak marah kali ni. Iaitu Datuk Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri Luar Negeri, membantu Datuk Seri Dr. Zambari Abdul Kadir untuk menangani segala persoalan yang menyangkut soal hubungan kita dengan negara-negara luar, saudara. Begitu juga dengan Datuk Abdul Rahman Muhammad yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Kerja Raya. Datuk Siti Aminah Aching, rasanya Datuk Siti Aminah Aching ni daripada Sabah, Kementerian Perdagangan dan Komoditi, serta Datuk Arthur Joseph Kurup daripada parti PBRS, gabungan dalam Barisan Nasional sebagai Kementerian Sains dan Teknologi. Baik saudara, saya rasa wajar untuk saya membaca kesemua menterinya dan timbalan menterinya pada malam ini supaya kita faham. Cuma saya nak berpesan pada anda semua, kali ini tak ada lagi boleh pergi jumpa menteri walaupun sahabat kita nak bawa ini permohonan, nak dapat kontrak dan sebagainya, dah tak ada. Apa yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan kerajaan menangani derita rakyat kali ini tidak ada lagi runding terus. Mesti dibuat secara terbuka tendernya, ini untuk mengelakkan berlakunya korupsi maupun kronisme ataupun nepotisme. Senarai penuh kerajaan perpaduan Kementerian Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kewangan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan dibantu oleh dua timbalan menteri, iaitu Datuk Seri Ahmad Baslan dan Steven Sim daripada Sarawak. Kemajuan desa dan wilayah, banyak orang menyatakan kepada saya bahawa wilayah persekutuan itu duduk di bawah Datuk Seri Zaid Hamidi. Tidak. Jadi ini Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, termasuklah wilayah-wilayah Felda, Felkra, itu semua itu wilayah, saudara. Jadi dipimpin oleh menterinya adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi, dan timbalannya adalah Hajah Robiah. Hajah Robiah ni saya rasa datang daripada Parti Keadilan. Kemudian Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Perdagangan dan Komoditi, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Fadilah Yusof, dan timbalan menterinya adalah Siti Aminah Aching. Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke daripada Parti DAP, dan timbalannya adalah Saudara Hasbibullah daripada Parti Keadilan. Pertanian dan Keterjaminan Makanan adalah menterinya Abang Mak Sabu, dan timbalan menterinya adalah Chang Fung Hin. Pembangunan kerajaan tempatan. Jadi getinya Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Getinya wilayah persekutuan yang tak ada Kementerian Pengajuan Wilayah Persekutuan tu duduk di bawah kerajaan tempatan. Iaitu menterinya adalah Ngah Komeng, dan timbalan menterinya adalah mantan ketua anak muda Keadilan AMK, iaitu Akmal Nasrullah daripada Parti Keadilan. Bagi Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri MITI, menterinya adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul. Timbalannya adalah Liu Chin Tong. Dulu Kerajaan Pakatan Harapan dulu dia jadi timbalan Menteri Pertahanan, saudara. Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, menterinya adalah Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Naib Presiden UMNO, dan timbalan menterinya adalah Saudara Yusof Afdal. Saya yakin ini daripada Parti Warisan di Sabah. Sains, Teknologi dan Inovasi, menterinya adalah Chang Li Kang daripada Parti Keadilan, dan timbalan menterinya adalah Joseph Kurup daripada PBRS. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menterinya adalah Nancy Shukri, dan timbalan menterinya adalah Aiman Nafirah Sabu. Ini juga daripada Sabah, saya yakin. Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup. Ini saudara, menterinya adalah Salahuddin Ayub, dan timbalan menterinya adalah saudara Datuk Fuziah Saleh, ahli parlimen daripada Pahang, Parti Keadilan. Beliau pernah menjadi timbalan menteri dulu dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya mengucapkan selamat bertugas Puan Fuziah Saleh. Sahabat saya, baik, orangnya baik, saudara. Tapi macam saya katakan, sekarang ni bukan masa nak bawa kertas, buat surat untuk RF Pro. Tak ada dah sekarang ni. Kemudian Menteri Undang-Undang dan Reformasi. Itu Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal undang-undang,
dan mahu mewujudkan reformasi institusi, keadilan dan sebagainya. Menterinya adalah daripada UMNO, The Iron Lady, Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Azalina Osman. Timbalannya adalah anak kepada Kapal Singh, adik kepada Gobind Singh Deo, iaitu Ram Kapal Singh daripada DAP. Ram Kapal Singh ni adalah seorang peguam. Jadi dua-dua peguam. Datuk Azalina Osman juga adalah berlatar belakangkan seorang peguam, pengamal undang-undang. Sesuai lah kedua-dua mereka mentadbir Jabatan Perdana Menteri bahagian Kementerian Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim. Saudara, ni parit-parit yang kotor apa semua, kerja ni nak menyaman je lah. Kalau kilang-kilang yang kotor, bolehlah hantar surat dan sebagainya. Dan menterinya adalah Saudara Nik Nazmi, Ahli Parlimen Wangsa Maju. Wangsa Maju ke Setiausaha. Dan timbalan menterinya ialah Huang Tiong Si daripada parti DAP, saudara. Pembangunan usahawan dan koperasi. Menterinya adalah Iwan Benedict daripada Sarawak, dan timbalan menteri Saraswati Kandasamy. Bukan daripada MIC saya, tapi saya yakin ini datang daripada Parti Keadilan. Kementerian Luar Negeri yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dia Menteri Luar Negeri, saudara. Dan timbalan menterinya adalah Saudara Muhammad Al-Amin daripada Ahli Parlimen Kimanis, Ahli UMNO Sabah. Pelancongan Seni dan Budaya, menterinya Tiong Keng Sing. Tak silap saya daripada Bintulu rasanya, di Sarawak. Dan timbalan menteri ialah Khairul Firdaus Akbar Khan. Ini juga adalah daripada Sabah. Jadi bermotar tak ada bising-bising. Komunikasi digital, itu Kementerian Penerangan lah. Sebenarnya sekarang ni panggil Kementerian Komunikasi Digital. Menterinya adalah Fahmi Fadil dan timbalan menteri Teo Ni Ching. Jadi saya haraplah kalau buat press conference nanti, Saudara Fahmi jangan terlajak, jangan tak jawab telefon, biarlah sekretari ke seseporti anda yang jawab. Jadi akhirnya jadi bahan lelucon dalam viral, dalam TikTok dan sebagainya. Ya, sahabat saya Saudara Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai. Kementerian Pendidikan Fazlina Siddiq, dan timbalan menterinya adalah Lim Hu Ying. Bagi Menteri Belia dan Sukan, menterinya Hannah Yoh daripada DAP. Timbalan menterinya adalah Adam Adli, Ahli Parlimen, tak silap saya, Bukit Katil rasanya, di Melaka, yang juga merupakan Ketua Anak Angkatan Muda Keadilan. Menteri Kesihatan tentulah Dr. Zaliha Mustafa, yang sejak dia jadi menteri ni virus corona tak ada pun 2000, alhamdulillah 1000 lebih, teruskanlah berusaha untuk mengurangkan jangkitan ini dan sebagainya. Dan timbalan menterinya adalah Luka Nisman. Luka Nisman ni dari Sarawak ke dari Sabah? Kemudian untuk hak ehwal Sabah dan Sarawak, menterinya Saudara Armizan Ali, timbalan menteri Wilson Unggah. Kedua-dua mereka diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan perjanjian 1963 yang selalu dijeritkan oleh warga pimpinan Sabah dan Sarawak, perjanjian M63. Menteri Ekonomi adalah menterinya Rafizi Ramli. Sampai saat ini belum lagi kita nak dengar bila pula harga minyak turun dan sebagainya, sebab beliau ada kononnya dia mampu untuk menggerakkan ekonomi negara, dan dibantu oleh timbalan menterinya adalah Hanifah Hajar Taib. Ya, saudara, di Sarawak ni. Bagi Menteri Pertahanan, timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Datuk Mat Hassan, dan timbalan menterinya adalah Adli Zahari. Adli Zahari ini bekas Ketua Menteri Melaka. Jadi Menteri Pertahanan ni mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, dan timbalannya adalah mantan Ketua Menteri Melaka. Bagus juga tu. Menteri Kerja Raya, menterinya adalah Alex Natalinggi, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna kerajaan dulu, dan timbalan menterinya adalah Abdul Rahman Muhammad daripada UMNO. Sementara Kementerian Dalam Negeri, ini penting sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri, tapi kali ini tak adalah. Saya harapkan dengan hadirnya Saudara Saifuddin Nasution, orang yang tegas, melaksanakan undang-undang. Kalau orang buat pelik-pelik rasanya, gunakanlah kuasa yang ada di tangan. Bukanlah kita suruh tangkap saja, saudara, tapi laksanakanlah perlaksanaan undang-undang.
Itu saudara Saifuddin Nasution. Dan saya harap tak adalah pula kali ini perniagaan hamba abdi. Saya katakan hamba abdi, buruh-buruh daripada luar negeri dibawa masuk dan sebagainya. Ini memanglah jadi tokeh ini jutawan segera. Dan timbalan menterinya adalah saudara Dr. Samsul Anwar Nasarah, Ketua Perangan UMNO. Bagi saya dua-dua mereka adalah orang yang tegas. Saudara lihat sendiri macam mana Datuk Samsul ni, dia tegas. Memanglah dulu beliau menjadi menteri, tapi kali ini timbalan menteri. Dan saya merasakan soal jawatan menteri, timbalan menteri bukanlah satu soal senior dan tak senior. Yang penting anda berada di kementerian itu, harapan rakyat. Janganlah kementerian dalam negeri jadi buah mulut lagi. Sudah-sudahlah. Dan akhir sekali iaitu Menteri Sumber Manusia. Menterinya V. Sivakumar daripada parti DAP, ahli parlimen Batu Gajah, dan timbalan menterinya adalah saudara Mustafa Muhammad Yunus. Saya yakin ini juga daripada parti Keadilan. Itulah saudara. Sekarang semua dah lengkap. Kita nak tengok besok ke lusa akan angkat sumpah. Lepas itu jalankanlah, layarilah bahtera kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Saya setiap tak malam akan bercakap soal ini, saudara. Baik. Usai soal pelantikan, malam tadi Majlis Tinggi UMNO telah pun mengadakan persidangannya, Majlis Tinggi UMNO. Dan sebagaimana yang pernah kita harapkan, mungkin ada lagi harapan yang belum tertunai. Majlis Tinggi memutuskan bahawa Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada keahlian sebagai ahli UMNO. Dan pada hari yang sama juga, hari ini beliau mengatakan bahawa akan menggerakkan pertubuhan ataupun persatuan, katanya persatuan, bagi saya parti politik lah tu, Muafakat Nasional, yang telah pun didaftarkan olehnya 2 tahun dulu. Yang saya cakapkan tak silap saya 2 minggu lepas. Saya kata sepatutnya tindakan beliau mewujudkan pertubuhan Muafakat Nasional ini seolah-olah untuk menyediakan platform sebagai parti politik. Sebagai ditulis itu, presidennya, pengurusinya adalah Tan Sri Anwar Musa sendiri. Jadi Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada ahli UMNO. Saudara. Dan di samping itu terdapat 2 orang lagi yang turut dipecat, iaitu Ketua Wanita Arau, iaitu isteri kepada Ketua Wanita Arau, dan Datuk Seri Samsiah Yassin, tak silap saya ini isteri kepada Datuk Seri Saidan Kasim, dan Datin Seri Fatimah Kasim, Ketua Wanita Maran, itu isteri kepada Saudara Ismail Muttalib yang bertanding atas tiket bebas. Jadi 3 orang telah pun dipecat. Inilah selumbar pertama ataupun duri dalam daging yang mula dicabut oleh pimpinan UMNO di bawah teraju Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, supaya kita tak mahu lagi adanya parasit dalam UMNO. Saya dipahamkan ada lebih kurang 5 nama lagi sedang diperhalusi oleh Biro Disiplin. Sabar saya. Kalau saya dengar kenyataan, bual bicara daripada NR Channel sahabat kita, Saudara Datuk Zamil Ibrahim, dia kalau boleh dia nak repang banyak nama, 5-6 nama. Tapi biarlah saya simpan dulu 5-6 nama itu, kita tunggu waktunya. Saya bolehlah saya kata UMNO akan pupus saudara Cik Abdullah, Cik Mat, saya tak nampak begitu saudara. InsyaAllah UMNO akan bangkit, InsyaAllah, tak ada masalah. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi seperti bagaimana kita dulu, bila kita mengalami kegagalan, kalah dalam pilihan raya dulu, kita mewujudkan Muafakat Nasional, tapi tidak berterusan. Tapi saya rasa untuk kali ini nampaknya lebih mantap lagi. Seandainya permuafakatan antara UMNO dan Parti Keadilan diwujud sebelum pilihan raya dulu, mungkin suasananya berbeza. Ataupun seandainya Muafakat Nasional itu dikekalkan, mungkin suasananya berbeza. Jadi tak bolehlah kita nak hukum kata UMNO akan pupus sebagainya. Tidak. UMNO merupakan sebuah parti politik yang ada akar umbi. Sukar untuk disungkit ataupun diurai dia punya akar tunjangnya. Lain-lain parti belum ada lagi. PAS memang ada, memang tidak nafikan. Tapi jumlah keahliannya tak sebagaimana parti UMNO. Jadi janganlah nak menuduh yang bukan-bukan. Memang kita sedar diri, warga UMNO sekarang ni sudah sedar diri. Kita parti yang kalah,
yang cuma mampu menang 26 kerusi parlimen saja. InsyaAllah kita akan bangkit. Sabar. Contoh-contoh bagaimana kita dulu kalah dan Sungai Kandis lagi kita kalah. Tapi selepas itu 7 pilihan raya kecil kita menang. Dan pilihan raya di negeri Sabah, pilihan raya negeri di Melaka dan Johor, UMNO memperlihatkan kebangkitannya. Tapi nak buat macam mana? Rais Omar, jangan cakap besar. Saya tak cakap besar. Saudara, mungkin saudara bergaduh dengan orang lain, janganlah. Jangan kita bergaduh, saudara. Saya melihat sekarang ni, kita harus menyantun ni. Apa yang berlaku sekarang, kita dah bercakap, inilah jajaran baru politik. Politik itu adalah ada dinamikanya. Dia bukan stagnan. Kalau politik itu stagnan, susahlah rakyat. Ada dinamikanya, ia harus berkembang. Mesti harus ada pimpinan baru, ada olahan-olahan untuk menangani masa depan negara. Itu ya saya. Dan UMNO dia lain tak ada. Perjuangan dia untuk memastikan negara ini stabil. Sebab itu di saat negara dalam keadaan limbo, dalam keadaan yang tidak menentu, kerana semua parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya yang ke-15 itu tak boleh bentuk kerajaan. Di saat itulah UMNO mengambil ketetapan untuk bersatu dengan parti Pakatan Harapan. Matlamat pertama sekali untuk menyelamatkan negara sudah tidak berlaku tidak adanya kerajaan ataupun kerajaan tergantung. Yang kedua, kita melihat bahawa untuk kita, macam mana yang orang cakap, saya malas nak ulah lagi macam mana dijelaskan. Kalau kita dengan Perikatan Nasional, memang kita akan macam mana tadi bicara saudara Zamil Ibrahim, memang ada jalan mati lah. Tapi saya nampak keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu jelas. Tambah-tambah lagi bila melihat daripada senarai kementerian yang diwujudkan, diberikan kepada UMNO untuk menjaga pembangunan luar bandar. Memang UMNO ini dia lebih berpengaruh dan juga memang menangani warga bangsa luar bandar, bukan kawasan urban. Dia di rural, kawasan-kawasan luar bandar, kawasan Felda. Di sinilah UMNO berperanan. Dan saya lihat keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kementerian tersebut kepada Presiden UMNO. Jadi jangan kita memandang serong dan sebagainya. Yang sudah tu sudah. Kita harus melihat ke depan demi rakyat. Saya katakan kerajaan perpaduan ini adalah demi lestarinya untuk menghuraikan, menyelesaikan derita rakyat, saudara. Cuma saya lihat awal pagi tadi, tahu juga bagaimana Datuk Fuad Zakasi dia mula menyindir lah. Apabila Tan Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Anwar Musa dipecat daripada UMNO, dia kata, menurut kata saudara Muhammad Fuad Zakasi, dia kata dia bersimpati lah dengan Anwar Musa kerana bermimpi rumahnya terbakar dan dia pun terpaksa keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi rupanya mimpi sajalah katanya. Ini analogi kepada rumah terbakar ini dah mula menjadi tular dalam media sosial. Akhirnya hanya mimpi je bagi saya, tak apalah. Tan Sri Anwar Musa berkias dan sebagainya, teruskanlah, tak ada masalah. Dan beliau tidak lagi merupakan warga UMNO. Jadi kepada warga UMNO yang lain, teruskan usaha. Macam mana kata Isham Jalil, dia kata tiba-tiba mimpi pula rumah terbakar. Dan sebenarnya kalau mimpi rumah terbakar tu, siapa yang menuangkan minyak petrol, yang menyemarakkan, semua orang tahu keadaannya. Jadi janganlah kita berterusan mempersoalkan selumbar yang dicabut daripada daging kita yang memedihkan selama ini. Bagaimana saya katakan tadi, yang amat berhormat Datuk Seri Presiden UMNO masih lagi menanti laporan daripada Biro Disiplin. UMNO dia tak boleh pecat ahli begitu saja, melainkan setelah dikaji segala-galanya daripada Biro Disiplin, bawa pergi Biro Politik, daripada Biro Politik biar bahagian macam mana saya terangkan, bahagian pengurusan, daripada pengurusan barulah diangkat kepada Majlis Tinggi. Dan saya melihat sekarang ni ada pula ini satu cerita yang direka-reka. Matlamat lain tak ada, hanyalah untuk memburukkan Presiden UMNO. Bila dikatakan bahawa Datuk Seri Zahid tidak mahu adanya perpindahan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden, sebenarnya tak ada pun. Persoalan itu tidak dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi. Tak ada. Yang dibincangkan tentang masa depan, macam mana kita nak menghadapi pilihan raya negeri. 6 negeri akan mengadakan pilihan rayanya. Apakah pilihan raya itu akan serentak?
Saudara, ini gambarannya, saudara. Jadi kalau kita masih lagi terus bermain dengan apa imajinasi yang bukan-bukan, tak ada. Kalau sampai masanya ada pemilihan, lawanlah. Tetapi bagi mereka yang berada dalam UMNO, kena ikutlah. Mereka harus mematuhi perlembagaan parti. Kalau mencerca parti, tunggu masa lah anda akan dipecat. Kalau anda mengakibatkan parti, memburukkan nama parti, tindakan anda boleh dilihat mengkhianati parti. Jadi anda tahulah siapa yang saya maksudkan. Tunggulah masanya, anda pasti akan dipecat. Bagi mereka yang melakukan sabotaj, tak kira lah anda ketua bahagian ke, ataupun anda dah jadi ahli UMNO lebih lama, itu bukan soalnya. Apabila anda melakukan tindakan yang merosakkan nama baik parti, apabila anda mengambil tindakan seolah nak membunuh parti, maka selalu yang saya katakan, tangan yang mencincang, bahu yang memikul. UMNO tidak memerlukan orang yang sebegini. Selama ini kita meletakkan mereka sebagai pemimpin. Rakyat, warga akar umbi menyokong dengan penuh keikhlasan. Warga akar umbi tak dapat apa-apa. Berkali-kali saya katakan, warga peringkat kaum umbi hanya sekadar mau mengangkat mereka sebagai pemimpin, diberi mandat dan kepercayaan. Menang jadi ahli parlimen, dihantar ke parlimen untuk membicarakan soal bicara keperluan rakyat. Tapi apa yang mereka lakukan mementingkan diri. Nak jadi menteri, nak jadi itu, nak jadi ini, dan lain tidak, untuk memperkayakan. Selepas mereka mempunyai wang, selepas mereka kaya-raya, bila masanya mereka harus berundur, memberi pada muka-muka baru, mereka melakukan tindakan sabotaj. Benar, ada kenyataan bahawa kalau mereka semua ni bertanding boleh menang. Jangan buat kerja Tuhan. Kalau takdirnya begitu, siapa datang pun kalau takdirnya Ketereh kalah, kalahlah. Kalau siapa datang pun kalau takdirnya di Tanjung Karang kalah, walaupun Norma bertanding pun kalah juga. Kalaupun di Perlis, takdirnya kalau mewakili parti UMNO, Syahidan Kasim kalahlah, tapi dia menang dalam parti pemangkang, terus kalah. Dan UMNO tidak memerlukan orang seperti begini. Walaupun dia jadi ahli parlimen seperti Syahidan Kasim, Ismail Muttalib di Maran, carry on lah, tak ada masalah. UMNO bukan tak pernah mengalami macam-macam peristiwa. Jadi saya mengharapkan jangan pula diadakan cerita yang bukan-bukan. Saudara, ini keadaannya. Dan hari ini saya cakap terus terang, saya dapatan saya, setelah melihat kerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan, ramai orang yang sudah pun merasa gelisah. Kerana masa depan parti mereka rasanya akan semakin tenggelam. Bukan nak cakap besar, saya rasa lepas pilihan raya kali ini kita boleh lihat pilihan raya di negeri nanti. Kita boleh lihat. Saya keyakinan rakyat sudah pun mula menyatu. Yang paling penting rakyat yakin. Kalau rakyat masih tak yakin dengan perpaduan antara UMNO dan Pakatan Harapan, tak adalah kita menang. Tapi saya yakin, dapatan saya, ramai yang hantar kiriman pada saya, mereka menzahirkan kesuat. Cuma di sebalik kegembiraan mereka melihat kestabilan politik, harapan rakyat mesti ditangani derita mereka. Dan sebab itu saya katakan, Pak Menteri, timbalan-timbalan Menteri, anda dah berapat jawatan, laksanakan tugas. Selagi anda tidak bergerak, maka orang akan kecewa. Sebab itu saya katakan, Bamat Sabu, jangan persoalan telur ayam ini akan menjadi telur temelang. Ini paling penting. Abang Mat menjaga persoalan makanan, industri dan makanan, pertanian. Dan Saudara Salahuddin Ayub, anda menjaga kementerian yang mengawal harga barangan di pasaran. Begitu juga dengan Saudara Fizi, anda menjaga ekonomi. Bukan Menteri Kewangan. Menteri Ekonomi lah yang akan memacu ekonomi negara kita ini. Teruskanlah, tak ada masalah. Kita rakyat akan sentiasa menyokong apa saja yang dilakukan oleh pemimpin, matlamatnya untuk memajukan rakyat dan negara. Kita mahu kembali kesuburan ekonomi negara ini. Sebagaimana waktu bicara saya dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau mengatakan yang paling penting pastikan ada kecairan. Ada kecairan wang di pasaran, orang boleh membeli, maka ekonomi kita akan meningkat. Samping itu diperkukuhkan nilai mata wang kita. Dengan kestabilan politik ini, saya yakin menjelang bulan Januari ini, ramailah pelabur-pelabur akan datang. Tetapi bagaimanapun, tidak boleh dinafikan suasana ekonomi dunia dalam keadaan yang tak menentu. 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2023. Tahun yang paling ditakuti oleh warga dunia.
Kerana banyak pakar-pakar ekonomi meramalkan ekonomi dunia dalam keadaan yang tidak menentu. Di samping itu banyak pula berlaku musibah, gempa bumi, letupan ledak gunung berapi, banjir besar. Semua ini menyumbang kepada kekusutan ekonomi dunia. Dalam waktu-waktu begini, peperangan di Ukraine dengan Rusia masih lagi belum selesai. Ada begitu juga peperangan ekonomi antara Amerika dengan negara China juga masih belum susut. Jadi dalam keadaan begini, kita ni negara kecil, kita yang tersepit. Tapi saya yakinlah dengan adanya negara ini dipacu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saya mengharapkan jangan dilupakan orang-orang lama seperti Yang Mulia Tengku Razali. Bincanglah, duduk berbincang macam mana kita nak memajukan pengalaman ini. Bukanlah dia nak bagi kuasa di sebelah mereka orang, tidak. Supaya negara ini maju. Tadi waktu saya makan tengah hari, beliau menyatakan kebimbangannya kalau tidak ada kecairan dalam pasaran. Kalau kewangan mata wang ringgit kita masih lemah. Ini yang boleh mengakibatkan suasana yang tidak begitu memungkinkan ketentraman. Tetapi negara kita masih mempunyai produk-produk yang boleh dipasarkan. Kita masih punya minyak, hasil bumi kita masih punya ladang-ladang kelapa sawit, kita masih punya getah yang diperlukan oleh dunia. Dan cuma sekarang ni Kementerian Pertanian harus meningkatkan bagaimana untuk kita meningkatkan industri pertanian ini di bidang sektor pemakanan. Itu yang paling penting. Apa saya tengok banyaklah orang komen, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan Tan Sri Mokhtar Bukhari mesti bayar 10 juta, kemudian 50 juta tiap-tiap tahun untuk menangani petani. Itu bukan, itu persetujuan awal. Beliau tidak menekan. Itu juga dipersetujui oleh Tan Sri Mokhtar, kerana beliau adalah merupakan pengimport beras yang terbesar. Dan petani-petani ini banyak yang terkesan. Jadi sebagai ransangan agar petani-petani tempatan kita ini dapat mempertingkatkan lagi pengeluaran hasilnya. Itu saja saya. Dan konglomerat yang lain tu pasti saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan berjumpa dengan tokoh-tokoh korporat di negara kita yang kaya raya. Pasti dia akan berbincang bagaimana mereka juga mempunyai kewajipan sosial. CSW itu mesti dilaksanakan. Mereka kaya raya, maka mesti juga wang itu, limpahan itu, nikmat itu dikongsi oleh warga kita. Ini yang saya lihat intipati kepada usaha Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggembeling ekonomi negara kita, bukan untuk menekan. Saya rasa tidak bertanggungjawab kalau kita melemparkan tuduhan yang bukan-bukan. Kononnya orang Melayu punya usahawan ditekan, usahawan bukan Melayu ni dibela. Itu tak betul. Tunggulah, ini baru 5 hari. Saya dah katakan kita bagi 100 hari kepada kerajaan yang menangani derita rakyat. Dari segi politiknya, itu bagaimana saya katakan, UMNO kekal untuk mengambil tindakan undang-undang dan tindakan memecat ahli-ahli yang dilihat tidak lagi setia pada parti. Saudara sabar, saya tahu anda mungkin tak seronok sebab satu nama saja. Tadi pun ada juga, tapi saya melihat warga net bersetuju. Dan puak-puak yang dilihat sebagai pengkhianat parti ini, mereka pun dah tak tidur malam. Tapi saya katakan bersedialah. Ada unjuran parti-parti lain. Bolehlah masuk Parti Bersatu ke, menyertai Parti PAS ke, menyertai parti yang diwujudkan, iaitu Muafakat Nasional. Itu gabungan yang diwujudkan oleh Tan Sri Anwar Musa. Jalankanlah, tak ada masalah. Jangan ganggu. Jangan ganggu perjuangan UMNO, jangan ganggu perjalanan parti UMNO. Jangan dikhianati. Ini parti yang banyak jasa pada orang. Mereka yang pernah menjadi pemimpin yang hidup senang, lenang, kaya raya dengan UMNO ni, takkanlah sampai hati nak membakar. Cukuplah sekadar mimpi, tak apalah. Saya bila dengar kata itu, saya bermimpi malam Jumaat, kononnya rumah UMNO sudah terbakar dan saya lari keluar. Dan tak apalah, kau keluar ke selamat diri, orang lain dalam tu biar terbakar. Ini bagi saya cakap. Dan bukan hanya UMNO, saya melihat. Saya juga dapatan saya macam mana yang dilaporkan oleh MyTV Online. Saya difahamkan sudah ada gerakan dalam parti Perikatan Nasional. Ada pihak-pihak yang sedang berusaha untuk menyingkirkan Tan Sri Muhyiddin. Kerana mereka meletakkan kesalahan Tan Sri Muhyiddin tidak mahu membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan.
Betul pun kalau dia membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, UMNO hanya sekadar jadi pembangkang. Dan sekarang ini mereka sudah menjadi parti pembangkang pula. Jadi untuk berperanan sebagai orang politik, mereka sudah tercicir. Ini yang dijadikan kabarnya sudah ada perbincangan, tapi tak buat dalam negeri. MyTV Online melaporkan bahawa ada perbincangan di luar negeri. Kita tengoklah siapa yang ada luar negeri. Dan saya dapatan saya bahawa malam tadi ada juga pemimpin kita yang ahli Majlis Tinggi saudara tidak menghadiri mesyuarat Majlis Tinggi. Kenapa dia tak hadir kita tak tahulah, terpulang. Saya tak mau sebut namanya lah. Tak baik, nanti boleh menimbulkan pelbagai persepsi. Tapi saya dikabarkan ada 3 orang tak datang. Apakah mereka ambil tindakan bahawa mereka tidak akan lagi disenaraikan sebagai menteri, mereka tidak ada lagi dalam kerajaan. Tak apalah, kalau bersedia bagi saya letak jawatan lah. Maksudnya secara sadam, insyaAllah PRU16, UMNO dan PH akan berkubu dihukum oleh rakyat. Kenapa nak dihukum Sadam? Kenapa rakyat mau menghukum kalau gabungan antara UMNO dan Pakatan Harapan ini akhirnya membentuk sesuatu yang lebih baik? Saudara Sadam, jangan lupa, rakyat takkan lupa. Takkanlah rakyat semudah itu nak membenam parti yang setakat ini tidak pun meletakkan rakyat terkurung. Jangan lupa saudara, semalam saya dah kata, jangan lupa bahawa rakyat terkurung selama 3 bulan, lumpuh ekonomi. Jadi anda merasakan pimpinan daripada Perikatan Nasional itu baik, terpulanglah. Kesan daripada PKP yang terpanjang di dunia, rakyat menderita. Penderitaan ini rakyat tak boleh lupa. Jadi sekarang ni apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan bersama dengan UMNO untuk memulihkan. Jadi anda katakan insya-Allah rakyat akan hukum. Rakyat nak hukum apa? Seandainya gabungan ini benar-benar, saya bersetuju. Seandainya derita rakyat dapat ditangani, tidak mungkin. Tidak mungkin rakyat tak berterima kasih. Anda bolehlah fikir, anda mungkin marah. Cara anda bercakap tu mungkin anda marah, mengatakan bahawa Pakatan Harapan ini menafikan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni bukan dinafikan, mereka sendiri tak nak berada dalam kerajaan. Jangan salahkan orang. Salahkanlah pimpinan anda. Sebab itu saya katakan tadi macam ada gerakan lah sekarang ni. Nak menyingkirkan Tasimuddin dan sebagainya. Itu kita tak nak campur. Saya sekadar melaporkan saja. Dan bagi warga UMNO memang saya menekankan supaya pimpinan lebih berhati-hati. Sekarang ni dah ada isu sampul surat putih, dah turun ke gelanggang orang. Tapi saya lihat dengan terpecatnya Tan Sri Anwar Musa dan beberapa pemimpin yang lain lagi, saya rasa kendurlah situasi ini. UMNO akan kembali di landasannya yang benar. Dan yang merosakkan UMNO, sebab saya katakan bukan UMNO tu rosak, yang merosakkanlah pemimpinnya. Bagi saya lah, kita harus jujur dalam menangani isu-isu rakyat. Kita harus berterima kasih kalau pemimpin yang benar-benar mau menangani rakyat, yang mau menyelamatkan negara daripada keadaan terjebak dalam permasalahan yang berterusan. Sampai bila kita nak menghadapi suasana politik yang tidak stabil? Orang ketawa, negara luar ketawa melihat kita. Apa orang Melayu ni, majoriti pengundi rakyatnya Melayu tak mampu untuk menangani politik. Rakyat tak ramai mana pun. Kita punya rakyat 32 juta. Apakah dengan 30 juta ni tak boleh didamaikan? Tak boleh diwujudkan sebuah kerajaan yang stabil, negara yang makmur. Ini keadaannya. Anda marah kerana anda menyokong parti tersebut. Tak ada masalah bagi saya, sokonglah. Saya pun bukan saya tak sedar diri, saya sedar diri. Parti UMNO tumbang. Dua kali pilihan raya. Pilihan raya pertama kita cuma dapat 79 kursi parlimen. Pilihan raya baru ni lagi teruk lagi 30 dan UMNO cuma ada 26 kursi. Tapi ini tidak akan menghentikan usaha kita. Tidak bolehlah nak jadi hukum UMNO ini nanti akan tumbang seterusnya, terus pupus. Bagaimana nak pupus? Kita ada parti yang ada akar umbi, ada tunjangnya. Dalam keadaan begini saya berharaplah agar anda bersikap adil. Saya juga bersikap adil pada semua parti. Dulu pun waktu kerajaan dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri daripada UMNO, saya dah bagi tahu jika sesuatu berlaku kita akan memapahnya. Tapi cakap kita orang tak dengar nak buat macam mana. Dan saya waktu itu tidak pula nak mengutuk Pakatan Kerajaan Perikatan Keadilan. Dengarlah saya punya live setiap malam dulu. Sila buka, ada dalam rekod. Saya dah bagi gambaran
Kalau Datuk Ismail Sabri tidak berhati-hati, saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ibaratkan harimau terluka yang dia akan menerkam. Anda harus bersedia, saya dah bagi tahu. Dan dia tak mau percaya, akhirnya kena terkamlah. Ini gambaran, saya bukan memehak. Banyak orang mengatakan dululah. Orang mengatakan bahawa saya ni orang UMNO, tapi waktu yang sama ni menyokong Anwar. Bagi saya, semua parti saya dukung, tak ada masalah. Asalkan matlamat mereka untuk rakyat. Selagi mereka berjuang untuk rakyat, selagi itulah mereka dekat di hati saya. Tapi apabila kita melihat pemimpin yang meletakkan rakyat berada dalam derita begitu lama, ini pemimpin yang akan saya benci sama-sama bila-bila. Saya tak boleh melupakan bagaimana selama 3 bulan rakyat terkurung di rumah, yang bunuh diri, yang orang jual burger pun kena bayar sampai 10-20 ribu. Sebab itu saya tak boleh memaafkan orang macam Khairi Jamaluddin mewujudkan undang-undang yang bukan-bukan. Saya tak akan lupakan. Tapi bagaimanapun mereka berkuasa, okeylah. Hari ini yang berkuasa adalah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Hamidi. Seharusnya kita menyokong usaha mereka. Senarai menteri-menteri telah pun ada. Yang saya lihat cantuman yang tua, yang muda dan pelbagai bilang kaum. Tidak satu kaum saja. Kita mengharapkan ada sinar untuk menangani derita rakyat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.